Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Untuk pagi ini kelas sains PDPR kita akan masuk ke sifat cahaya yang ketiga, iaitu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Hari itu mula-mula kita belajar tentang cahaya bergerak lurus, kemudian kita belajar tentang pantulan cahaya, dan hari ini kita akan belajar tentang pembiasan cahaya, sifat cahaya yang ketiga. Jadi cikgu minta kamu buka buku teks kamu, muka surat 100. Okey, jom kita tengok apa yang berlaku apabila cahaya dibiaskan ataupun fenomena pembiasan cahaya. Okey, tengok situ. Ketika Siva minum petang di gerai Pak Abu, tiba-tiba kenapa batang sudu ini kelihatan bengkok? Kamu tengok ni, sudu dalam cawan ni yang berisi air. Okey, kamu tengok. Nampak tak dia seolah-olah membengkok ataupun macam terpisah, macam dia terpatah. Okey? Daripada atas begini, yang kat bawah ke sini pula. Okey? Jom kita baca kenapa boleh jadi macam tu. Kita baca sini. Cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Okey. Itu kita belajar tentang macam mana kita boleh melihat objek. Okey, sebenarnya cahaya daripada matahari, daripada sumber cahaya, okey, kalau siang hari cahaya matahari lah. Okey, cahaya pada matahari kena pada objek, objek akan memantulkan cahaya. Dalam kes cawan ni, cahaya daripada matahari kena pada sudu. Okey. Sudu ni memantulkan balik cahaya tersebut. Okey. Tapi tengok, dia ada dua keadaan. Satu di udara, satu lagi yang dalam air. Jom kita tengok balik sini, dia kata apa? Cahaya dari sudu di dalam air. Di dalam air. Okey. Dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Maksudnya cahaya yang ada dalam yang bergerak dalam air ni, okey, dia keluar pergi ke udara. Cahaya daripada dalam air ni keluar pergi ke udara. Itu yang menyebabkan dia berlakunya pembiasan. Okey, keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Okey. Faham tak faham? Tak faham. Okey, tak apa, kita tengok seterusnya ni. Okey. Ni gambar dia, cerita dia. Macam mana boleh berlaku pembiasan cahaya. Cikgu cakap tadi. Contohnya, okey, kita ambil lah matahari. Okey, matahari menyinari semua objek. Okey, termasuk sudu yang dalam gelas. Okey. Jadi, sudu ni memantulkan cahaya. Sekarang ni sudu yang dalam air ni, dia cahayanya sedang bergerak dalam air. Nampak tak garisan sinaran dia tu? Okey. Kemudian dia keluar ke kawasan yang ada udara. Ni kawasan dalam air. Ini kawasan yang ada udara. Okey. Bila dia keluar, cahaya itu membengkok. Cahaya itu membengkok pergi ke mata orang yang melihat. Okey. Tengok sini. Apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Dua medium yang berbeza. Apa itu medium? Okey, medium ni kira senang cakap, kita ambil bahan lah. Okey, dua bahan yang berbeza. Dalam kes kawan kita ni tadi, apa bahan yang berbeza tu? Air dengan udara. Okey. Arah pergerakan cahaya akan berubah. Maksudnya cahaya tu mula-mula dalam air dia straight. Bila dia keluar daripada air, dia pergi masuk ke udara, cahaya tu pergi masuk ke udara, dia akan membengkok, dia akan terpesong. Okey? Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Okey, sebab tu kalau kamu tengok dalam kes kawan kamu ni, Siva ni, dia nampak sudu itu seolah-olah membengkok. Okey? Tengok apa lagi situasi yang lain. Ini dia. Contoh lain. Kamu tengok situ. Okey. Ada gelas air, gelas kaca. Okey, kemudian kita letak duit shilling di tengah-tengah dasar. Kemudian kita tuang air. Okey, mula-mula dalam keadaan mata di sini,
kita tak nampak pun duit shilling tu di tengah-tengah dasar. Tapi bila kita tuang air semakin tinggi, kamu akan nampak image duit shilling tu. Seolah-olah dia terapung. Dan dasar cawan itu menjadi semakin cetek. Ini salah satu fenomena pembiasan cahaya. Okey. Ini pun sama juga ni. Kita gantikan straw, kita gantikan sudu dengan pensel. Okey. Kejap lagi cikgu akan tunjuk sedikit demonstrasi lah, menunjukkan macam mana berlakunya pembiasan cahaya. Okey. Tengok kawan kamu kata apa ni? Apakah sifat cahaya yang menyebabkan batang sudu kelihatan bengkok? Apa sifat kita belajar tadi? Pembiasan cahaya. Okey. Cikgu nak terangkan sikit tentang medium ni tadi. Tadi dia kata medium. Okey. Medium tu cikgu kata bahan lah, unsur. Okey. Kalau dalam kes siva tadi tu, cahaya tu bergerak daripada unsur air ke unsur udara. Medium air ke medium udara. Okey. Untuk silibus kita akan belajar 3 jenis medium. Okey, 3 jenis medium. Yang tadi kita tengok udara dengan air. Okey, satu lagi medium adalah kaca. Okey, kaca. Kamu kena ingatlah ada 3 medium ni. Okey, udara, air dengan kaca. Okey, contoh. Kamu dah jam 4, ada yang memakai cermin mata tak? Cikgu tak pasti, tak ingat. Sebab kita pun lama tak jumpa dah. Okey, kalau kamu ada pakai cermin mata, ni cermin mata. Okay. Cermin mata ni pun sebenarnya dia menggunakan kaca. Okey, kaca mata, kaca. Okey. Kaca ini sebenarnya dia boleh membiaskan cahaya. Sebab tu kalau kamu tengok orang pakai cermin mata, kalau kamu biasa ni siapa ni? Damia pakai cermin mata kan. Okay, kawan kamu Damia pakai cermin mata. Kalau kamu tengok dia pakai cermin mata, kacamata, kamu tengok matanya besar. Bila dia buka kacamata dia, mata je nampak kecil. Bukan sebab dia kecilkan mata, tapi kerana kamu dah biasa nampak matanya di sebalik kaca ni. Kaca ni telah membiaskan cahaya dan menyebabkan kamu nampak matanya besar, seolah-olah besar. Tapi bila buka, matanya kecil sahaja. Itu pun salah satu fenomena pembiasan cahaya. Okey. Contoh lain, kalau kita dulu biasa buat uji kaji menggunakan kanta pembesar. Okey, kanta pembesar tu, kanta tu buat daripada kaca. Unsur lah ni, medium lah, kaca. Okey. Kanta pembesar tu dia membiaskan cahaya supaya objek yang kita nak lihat tu jadi lebih besar. Okey. Contoh kalau kamu pernah pergi ke akuaria, okey, kamu pergi underwater world ke, okey, kalau KLCC tu akuaria KLCC tu kita tengok ikan-ikan dalam akuarium tu kan. Dia ada tulis kat tepi kaca tu, dia tulis saiz ikan yang kamu nampak itu sebenarnya 30% lebih besar. 30% lebih besar. Kenapa? Sebab kaca akuarium tu dia telah membiaskan cahaya. Okey? Daripada dalam air pergi ke kaca dan pergi ke udara. Jadi kamu kat situ berlakunya pembiasan cahaya yang banyak, menyebabkan objek ikan itu kamu nampak lebih besar. Sebenarnya dia kecil sedikit, 30%. Itu antara fenomena pembiasan cahaya. Okey. Satu lagi fenomena pembiasan cahaya adalah kejadian pelangi. Okey, kejadian pelangi nanti kita akan belajar di topik seterusnya. Okey, cikgu nak buat sedikit demonstrasi. Cikgu harap kamu boleh faham nanti. Okey. Kita akan tengok beberapa fenomena pembiasan cahaya. Okey murid. Sekarang kita buat sedikit demonstrasi tentang pembiasan cahaya. Okey, kat sini cikgu ada satu gelas kaca. Okey, kemudian dalamnya cikgu isikan air lah. Okey, cikgu akan gunakan sebatang straw hitam. Okey, kita nak tengok apa akan berlaku jika kita masukkan straw hitam ni dalam gelas kaca tersebut. Okey, kita tengok. Nampak? Apa jadi tu? Nampak tak dia membengkok? Ada cahaya jap. Okey. Tengok situ. Nampak tak apa yang berlaku? Okey. Straw itu kelihatan membengkok di sini. Nampak? Okey. Mula-mula lurus. Masuk di dalam air, dia
bengkok. Dan tengok yang bawah ni pula. Bawah ni sebab keadaan gelas ini yang bentuknya begini. Ni kat sini kita boleh nampak pembiasan cahaya. Kenapa? Kerana cahaya daripada lampu, daripada bilik cikgu ni, okey, daripada lampu, daripada luar, okey, kena pada straw. Okey, straw memantulkan cahaya. Okey, straw yang dalam air tu memantulkan cahaya. Okey, jadi cahaya tu sedang bergerak dalam air. Okey, bila dia keluar daripada air, dia keluar ke udara. Bila dah cahaya tu bergerak ke udara, dia membengkok. Okey, masuk ke mata kita, kita nampak dia membengkok. Okey, itu disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okey, kita tengok situasi seterusnya, demonstrasi seterusnya. Okey murid, ini cikgu ada cermin mata, okey, kacamata. Okey, ini kacamata anak cikgu lah. Okey, tu kamu nampak tak ada titik hitam di dinding cikgu buat tu? Okey, kita tengok apa berlaku kalau cikgu gunakan cermin mata ni, kacamata ni untuk tutup. Nampak tak apa berlaku? Nampak? Apa yang berlaku pada titik hitam tu? Kedudukannya berubah. Okey, kedudukan titik hitam tu pada dinding tu kelihatan berubah dan semakin besar. Nampak? Saiz ni jadi makin besar. Okey. Itu disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okey, daripada udara melalui kaca. Okey, ataupun daripada kaca pergi ke udara. Jadi cahaya itu dibiaskan. Okey, jadi ini medium jugalah. Kaca ni pun dikira sebagai medium selain udara dan air. Okey, tu besar. Besarnya. Tadi kecil, ni besar. Okey. Sama fungsinya dengan kanta pembesar. Okey, kita tengok demonstrasi seterusnya. Okey murid. Ini demonstrasi seterusnya. Kita nak tengok macam mana berubahnya kedudukan titik bagi cahaya laser ni apabila adanya gelas berisi air di hadapan pemancar laser ni. Okey. Ni laser ni, nampak titik cahayanya ni, okey. Ini ada titik hitam ni, cikgu tembak pada titik hitam, okey. Mula-mula cikgu tembak pada titik hitam, okey. Cahaya merah tu ada pada titik hitam. Okey, cikgu akan gerakkan cawan gelas berisi air ni di hadapan pemancar laser. Kita lihat apa berlaku pada kedudukan cahaya tersebut, kedudukan laser tersebut. Berubah ke tepi. Okey, cuba kita alihkan balik. Cikgu tak gerakkan pun tangan cikgu. Cikgu tak gerakkan pun kedudukan pemancar laser ni. Okey, dan titik laser tu, cahaya laser tu masih pada titik hitam. Tapi bila cikgu letakkan gelas berisi air di hadapannya, kedudukan cahaya tersebut berubah. Kedudukan titik cahaya laser tu berubah. Nampak? Okey, lain sekali tengok, dia berubah. Okey. Sebab apa? Kat sini telah berlakunya pembiasan cahaya. Okey, daripada siapa? Cahaya yang bergerak daripada udara masuk ke air, kemudian keluar balik ke udara. Maka berlakunya pembiasan cahaya. Ni. Ketika ini berlakunya pembiasan cahaya. Okey, cahaya daripada udara, okey, sedang bergerak pada udara masuk ke air. Kemudian dia keluar balik ke udara. Itu yang dia tembak kat tepi pada titik hitam tu. Okey, berlakunya pembiasan cahaya. Okay, kalau kita alihkan, dia masih di kedudukan yang asal. Okey. Itulah dia antara fenomena contoh-contoh berlakunya pembiasan cahaya. Okey. Okey, jadi setelah selesai demonstrasi tadi, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar hari ini tentang pembiasan cahaya, iaitu pembiasan cahaya ni apa maksudnya? Okey, pergerakan cahaya berubah. Okey, pergerakan cahaya berubah melalui dua medium. Dia boleh terpesong. Okey, daripada satu medium pergi ke medium lain. Medium air pergi udara, cahaya akan terpesong, terbias. Okey, daripada udara pergi ke kaca, okey, cahaya pun akan terbias. Okey, itu antara fenomena pembiasan cahaya. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajarkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.